Jemput Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif bin Ahmad. Datuk Dr. Speaker, menimba air dalam telaga, soalan mersing nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat dari Mersing. Datuk Seri Yang Dipertua, Perkeso menyediakan 2 skim perlindungan keselamatan sosial, iaitu skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Pada masa ini, caruman pekerja adalah pada kadar 0.5% dan majikan sebanyak 1.75% pada tahap siling gaji caruman bulanan pekerja terhad kepada ringgit Malaysia 4,000. Bagi makluman Dewan Yang Mulia ini, skim bencana pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau sesuatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaan dan kemalangan semasa dalam perjalanan pergi dan balik kerja. Faedah-faedah yang disediakan oleh Perkeso Datuk Seri Yang Dipertua kepada pencarum atau orang yang berinsurans di bawah skim bencana pekerjaan tertakluk kepada kelayakan dan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut. 1. Faedah perubatan. 2. Faedah hilang upaya sementara. 3. Faedah hilang upaya kekal. 4. Allowance layanan sentiasa. 5. Faedah orang tanggungan. Dan 6. Faedah pengurusan mayat. Bukan dan 6. 7. Kemudahan pinjaman pendidikan dan 8. Kemudahan pemulihan jasmani, vocational dan program return to work or RTW. Datuk Seri Yang Dipertua, skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Orang berinsurans dianggap sebagai mengidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan, sama ada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh, serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya. Sekurang-kurangnya 1/3 dari keupayaan pekerja yang normal. Faedah-faedah yang disediakan oleh Perkeso kepada pencarum atau orang yang berinsurans di bawah skim keilatan tertakluk kepada kelayakan dan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: pencen ilat, bantuan ilat, allowance layanan sentiasa, pencen penakat, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani, vocational dan program return to work, kemudahan pinjaman pendidikan. Tuan Yang Dipertua, Datuk Seri Yang Dipertua Doktor, untuk makluman, sepanjang tahun 2016, sebanyak 3,010 majikan telah dikenakan tindakan kompaun dan 1,311 majikan disorkan untuk diambil tindakan mahkamah. Manakala pada tahun 2015, sebanyak 364 majikan telah dikenakan tindakan kompaun dan 1,202 majikan disorkan untuk tindakan mahkamah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969. Terima kasih. Yang Amat Mersing. Terima kasih Menteri, sangat komprehensif dan bermaklumat. Saya lihat SOKSO ini adalah skim yang amat pro pekerja
dan saya pasti dana yang terkumpul makin lama makin banyak kerana pertumbuhan ekonomi dan lebih banyak majikan yang mencarum untuk pekerja. Soalan saya, berapakah jumlah dana SOKSO 2 tahun kebelakangan? Kedua adalah mengenai pekerja asing. Setakat ini tidak ada dasar di mana pekerja asing dilindungi oleh SOKSO. Mereka ada Workmen Compensation Insurance. Itu tidak cukup sebenarnya, kerana kita semua tahu bil-bil perubatan di hospital awam makin lama makin meningkat. Yang terakhir adalah sehingga 40 juta tidak dibayar oleh pekerja-pekerja asing. Apakah kementerian rela melihat kembali dasar ini supaya pekerja asing juga mencarum, dan lebih baik juga jika majikan tidak perlu mencarum 1.75%, kerana ini beban kepada majikan, tetapi mereka wajib mencarum 0.5% daripada gaji pekerja asing. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Mesing yang merupakan bekas Timbalan Menteri kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, dana kumpulan Perkeso sehingga Disember tahun 2016 adalah sebanyak 24.67 bilion berbanding dengan 23.86 bilion pada tahun 2015. Tentang pekerja asing, sama ada mereka boleh mencarum kepada Perkeso, setakat ini memang mereka di bawah akta tidak boleh mencarum kepada Perkeso. Walau bagaimanapun, saya fikir cadangan itu adalah baik, dan oleh kerana kita sekarang sebenarnya di bawah Kementerian Sumber Manusia, kita sedang membuat kajian holistik. Sama ada ia dapat dimasukkan dalam kajian holistik yang kita telah adakan, sedang jalankan melalui pembinaan kepada Akta Kerja atau Employment Act 1955. Kita ambil perhatian Yang Berhormat Mesing. Yang menghormati Ipoh Barat. Terima kasih. Yang Berhormat, saya nak tanya, bilakah kerajaan akan mengemukakan akta rang undang-undang untuk pekerja-pekerja taxi drivers, self-employed, dan adakah ia akan merangkumi hanya untuk pekerja taksi dan bukan untuk orang yang bekerja sebagai dalam kontrak? Dan berkaitan dengan ini, adakah kerajaan sedar bahawa sekarang kita adalah akta SOKSO spesifiknya mengatakan bahawa seorang wanita, seorang isteri tidak layak untuk mendapat atau mencarum kepada SOKSO kerana bila dia bekerja dengan suami dia yang mempunyai syarikat tunggal perniagaan. Ini adalah satu diskriminasi kepada wanita di seluruh Malaysia. Ramai di antara mereka yang telah mencarum dan tidak mendapat manfaat. Dan adakah kerajaan sedar mengenai perkara tersebut kerana ada akta yang SOKSO yang kena mengenai dengan perkara ini? Adakah kerajaan akan mengambil tindakan? Adakah yang Berhormat Menteri akan memberi? Aku janji sekarang bila perubahan akan dibawa supaya kita ada win-win position, don't take advantage dan discriminate kepada wanita. Terima kasih. Datuk Seri Yang Di-Pertua, perkataan diskriminasi itu bagi saya adalah satu perkataan yang dengan izin tabu. Kerana bagi kita, dasar kita ialah kita tidak boleh mendiskriminasi. Sama ada si pekerja itu adalah wanita atau maupun lelaki. Itu jawapan saya. There should be no discrimination. Kedua, Datuk Yang Di-Pertua, tentang skim
untuk para pemandu teksi. Yang amat berhormat, dalam ucapan beliau yaitu semasa membentangkan belanjawan yang lalu telah menyatakan bahawa skim untuk melindungi para pemandu teksi akan dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian saya, Kementerian Sumber Manusia, sedang menggubal rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri dan dijangka dapat dibentangkan di Parlimen pada mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-13, iaitu Parlimen yang bersidang sekarang. Dan Datuk Seri Yang Dipertua, kita baru saja menerima kelulusan daripada AG Chambers semalam. Itu jawapan saya. Terima kasih. Yang Amat Kuala Langat. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker yang cukup budiman. Hari ini dia memberikan ruang untuk saya menolak soalan yang tambahan yang ketiga. Menteri, saya meneliti dengan tekun di atas kedudukan SOKSO ini, dan dilihat daripada sumbangan pekerjaan 0.5% daripada pegajian dan majikan 1.75 bagi pihak majikan, dan longgokan tabungan 24.6 bilion ini sudah tidak memberikan keyakinan bahawa apakah keperluan-keperluan yang akan ditambah baik, terutama sekali bila mana berlakunya skim insurans pekerja yang akan dikendalikan oleh pihak Pekeso sendiri dan akan menambahkan pekerjaan itu dalam segi anggotanya yang memastikan bahawa implementasi ini berjalan dengan begitu konsisten. Jadi soalan saya daripada ini ialah apakah langkah untuk menambah caruman dari pihak majikan yang 1.75 ini dalam memastikan tabungan Pekeso tidak mengalami masalah apabila tuntutan pencarum dan pekerja Pekeso yang diarah untuk menambahkan deskripsi tugas mereka. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker yang budiman. Hari ini budiman Yang Amat ya. Hari ini terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi kebenaran kepada 3 orang untuk mengajukan soalan tambahan. Mengenai beliau Yang Berhormat Kuala Langat telah menyentuh tentang skim insurans pekerjaan. Skim insurans pekerjaan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini sebenarnya telah dibentangkan kepada National Economic Council, Majlis Ekonomi Negara, selama tidak kurang dari 3 kali. 3 kali untuk kita memberi taklimat dan kali keempat untuk memberi simulasi. Ini berarti ianya telah dibentangkan ke National atau Majlis Ekonomi Negara. Dan ianya telah pun dibentangkan ke mesyuarat Kabinet minggu lepas. Datuk Seri Yang Dipertua, pengumuman atau press conference mengenai skim insurans pekerjaan ini akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini juga. Pada hari ini, today, he will be making a press statement. Datuk Seri Yang Dipertua, mengenai dana, dan ini ada sangkut paut dengan soalan yang telah disebutkan oleh rakan saya selain dari Kuala Langat, iaitu mengenai dana. Untuk pengetahuan kita bersama, Datuk Yang Dipertua, walaupun dana Pekeso pada tahun ini adalah 24.67 bilion, tetapi saya ingin menjelaskan di sini bahawa hasil kajian aset liability dengan izin, actuarial partner menunjukkan dana skim pension ilat akan depleted dengan izin pada tahun 2020.
Maka ini membawa kepada jawaban kepada soalan yang telah diajukan sebelum Kuala Langat membangkitkan isu ini. Ini membawa kepada kita bahawa majikan, tentang caruman oleh majikan itu kita tidak boleh ketepikan. Mereka mesti dan perlu masih membayar mencarum 1,75% itu. Sekian, terima kasih.